Okay, Assalamualaikum. Salam Ahad 11 Oktober 2020 dan sekarang jam menunjukkan 11:47 pagi. Okay. Hari ni saya rasa lepas ni saya akan cuba cerita pasal indikator pula. Tapi saya cuba cerita, sebenarnya benda tu boleh dapat dekat mana-mana, even dalam YouTube ke, dalam bahan-bahan bacaan ke, banyak diceritakan pasal indikator. Jadi cuma saya cuba buat benda ni dalam bahasa Melayu supaya, ataupun bahasa kebangsaan kita Malaysia, supaya yang mana susah nak membaca atau nak memahami dalam bahasa Inggeris tu mungkin boleh dapat lah. Dan saya cuba cerita yang seringkas mungkin, ataupun orang kata cukup-cukup untuk kita faham. Sebab kita trading ni tak perlu nak pening-pening sangat. Sebab benda-benda macam moving average ni ahli matematik dah buat dulu kala dah. Dia dah buat dah. Kalau kita rasa baru sekarang ni tiba-tiba kita jumpa satu teknik baik punya menggunakan moving average, kena ingat apa saja yang kita dah buat, dia orang dah buat dulu dah. Dia orang dah buat dulu. Tak adanya tiba-tiba baru jumpa, oh ini terbaik ni. Okay, hari ni saya fokus pada moving average dulu. Okay, kalau saya mulakan dengan simple moving average, ataupun kadang orang panggil moving average ataupun simple moving average. Maksud simple moving average berdasarkan Wikipedia ke, Investopedia ke, apa-apa pedia, maksudnya adalah harga purata berdasarkan tempoh masa yang kita pilih. Okey, ini daily chart. Kalau kita pergi ke bahagian indikator, katalah saya nak aktifkan moving average ni, saya ambil period dia ni, tempoh masa dia lah. Kalau kita buka daily ni, dia 5 lah, 5 hari ataupun 5 candle. Kalau kita kata 5 hari, takut nanti orang kata Sabtu Ahad kira sekali tak? Tak ada, ni 5 candle, yang candle ni wujud ketika market buka saja, market jalan, dia wujud. Sabtu Ahad tak kira. Jadi kalau 5 candle. 5 candle tu adalah jawapan yang terbaik berbanding pada 5 hari. Sebab 5 hari kadang macam ni hari Sabtu kan, ni hari Ahad. Kita nak kira tak hari Sabtu? Ataupun hari Jumaat cuti lah, kita nak kira tak hari Jumaat? Tak ada. Yang mana candle tak wujud, tak kira. Kita kira candle yang wujud dalam carta yang kita sedang buka sekarang. Kalau kita buka daily, 5 maksudnya 5 candle untuk daily. Kalau kita buka hourly, contohlah satu chart, 1 jam, dia bermaksud 5 candle dalam jam. Maksudnya lebih kurang 5 jam lah. Okay, saya ambil. Okay, untuk moving average pun kita ada beberapa pilihan. Selalunya kita ada open, high, low, close. Okay, hari ni saya fokus pada close dulu. Sebab apa saja dia cerita pada close ni boleh pakai untuk mana-mana yang lain-lain. Okay, saya saya open. Jadi kita akan dapat ini adalah moving average 5. Moving average 5. 5 candle ataupun 5 day lah. Okay, macam mana kita nak dapat pengiraan ni? Senang. Dia kan cerita dia, kita akan tambah nilai. Katalah kalau kita pilih close, lah untuk yang terakhir ni, kita akan tambah close hari ni, candle 1, 2, 3, 4 dan 5 ke belakang dan dibahagikan dengan 5. Kita akan dapat nilai, dan nilai tu akan kita plotkan dalam titik garisan merah ni. Garisan merah. Kita buat contoh ya. Saya aktifkan ni. Katalah yang ni, untuk candle yang terakhir ni, kita punya close 17.14. Mana tempat nak tulis ni? Kadang lah, bentar ya. Okay, tempat tulis 17.14. 17.14. Lepas tu hari yang kedua ni, hari yang ke belakang dia ni, close dia 17. Campur 17. Dan kita tambah lagi. Belakang ni 16.9. 16.9 dan kita tambah lagi
Yang ini sudah. Yang ini 1702. 17.02. Dan yang terakhir kita akan tambah yang ini sebab 5, 1, 2, 3, 4, 5, 17.56. 17.56. Jadi kita akan dapat jawapan. Kalkulator lah. Dah tua-tua ni nak congak susah. Okey, kita akan dapat jawapan dia 17.14 tambah 17 tambah 16.9, 17.02 dan tambah 17.56. Okey, dapat jawapan ni dan kita kena bahagikan dengan 5 sebab kita ambil 5. Okey, salah ni. Sekejap ya. Double check balik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Betul? Yang ini 17 point. Tengok. Mula-mula dah salah. 17.4 bukan 17.14. 17.4. Kenapa saya kata salah? Sebab saya dah kira tadi. Saya dah kira tadi. Tak dapat jawapan yang saya nak. Maknanya salah. Okey. 17.4 tambah 17 tambah 16.9 tambah 17.02 tambah 17.56. Okay, dan kita akan bagi 5. Kita dapat 17.176. Ni total semua ni kita akan kena bagi 5. Kita akan dapat jawapan dia 17.176. Ini jawapan dia. Bila kita dah dapat ni, barulah kita boleh plot dia. Kalau tak percaya, kita besarkan sikit. Tak boleh besar dah. Okay. Ni 17.18. Mana dibundahkan pada 2 titik puluhan. Mana? Inilah jawapan dia. 17.18. Itu pengiraan asas dia untuk simple moving average. Kalau yang EMA pula, kiraan dia lebih kurang sama, tapi ditambah tolak, bagi cantik apa semua, dia jadi lain pula. Tapi tetap asas yang sama. Kenapa dia buat macam itu, nanti kita akan cerita video akan datang lah. Okay. Kalau kata nak kira yang semalam pula, kita akan buat proses yang sama. Jadi kita ambil closing ni, tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Lepas tu kita bagikan lah, bagi 5. Ini kita dapat dan kita akan plot. Okay. So, apa benda yang kita boleh guna dengan moving average ni? Dikatakan, sebab dia purata harga, macam saya kalau kita ambil 5 ni, purata harga untuk 5. Kalau ini, closing hari ni adalah 17.4 dan purata untuk 5 hari candle yang ke belakang ni, 5 candle ke belakang ni adalah 17.18 tadi. Kalau closing price ni lebih tinggi daripada tu, kita beranggapan yang harganya dalam keadaan bullish ataupun ada orang kata menaik. Menaik maksudnya kat sini, harga kejadian hari ni, senang cerita macam ni lah. Ada ramai orang lebih berminat untuk beli lebih mahal daripada harga yang sebelumnya. Itu maksud dia. Jadi kalau kata yang macam ni kan, candle berada close di bawah ni, lebih ramai kita beranggapan yang jual lah. Sampaikan harga dia lebih rendah daripada purata 5 hari ke belakang, purata 5 hari ke belakang. Yang ini, harga yang tutup ni lebih tinggi daripada harga purata. Bayangkan purata harga dulu, untuk kejadian yang panjang ni, ada minat belian. Kita beli, kalau kita nak tahu orang tu beli ke tak, kita akan nampak yang candle ni mula menaik lah. Itu namanya beli. Okay. Boleh tak? Kalau saya tukar kepada line chart, katalah ni line chart, dan kita akan nampak benda ni jadi macam ni lah. Sebab yang hitam ni closing price ya, dan yang merah ni adalah purata 5 candle lah. 5 purata harga tutup. Okay. Kalau kata yang kita nak tukar harga lain pula, boleh lah. Kita cuma perlu tukar, tadi kan kita buat harga tutup. Lepas ni kita boleh tukar juga. Mungkin kita nak pakai harga tinggi ke, harga rendah ke, pengiraan dia tetap sama. Jadi kita akan ambil nilai, semua nilai yang
Kalau kata kita nak ambil tinggi, kita akan ambil semua nilai tinggi ni, tinggi ni, tinggi ni, tinggi ni, tinggi ni, kita bahagi 5. Contohnya kalau saya bertukar yang ni, tadi kita ambil close, kan kita ambil high, garisan ni jadi macam ni. Okay, kena ingat garisan ni selepas titik-titik tu muncul. Kita tandakan harga ni, kita tandakan harga ni, tandakan harga ni, tandakan ni. Lepas tu komputer ni ambil, dia buatkan satu garisan. Jadilah dia, kita panggil dia garisan. Sebab titik-titik tu disambung. Super juga macam kalau kita pakai line chart ni, ini semua adalah titik-titik closing price. Digariskan, disambunglah titik-titik dah. Asalnya adalah titik. Saya rasa setakat tu faham untuk konsep asas dia tu. Okay. Jadi, bila dapat info yang macam ni, maka ahli matematik, kenapa saya kata ahli matematik? Sebab kebanyakan yang buat indikator ni orang matematik. Dia bukannya orang yang kebanyakan biasa-biasa macam kita ni kan. Dia orang memang study lah matematik. Sebab chart ni asalnya adalah nombor ni kan, saya gerak ni. Asalnya adalah open, high, low, close. Asalnya data yang kita dapat. Kemudian diolah menjadi beberapa bentuk. Contoh macam candlestick jadi bentuk yang macam ni. Kalau kita pakai bar chart, jadilah bentuk dia macam ni. Dan kalau kita line chart, macam ni. Jadi dikatakan mereka ni mula membuat macam mana nak orang kata nak gunakan maklumat yang kita dapat ni supaya membantu kita dalam menentukan chart tu tengah buat apa, harga tengah buat apa, kat mana kalau kita nak cari posisi beli ke, beli jual ke kan. Dia orang mula menambah satu lagi moving average yang sama. Dalam kes ni tadi saya pakai 5 dan sekarang saya pakai 10. So macam mana nak kira 10? Tetap sama. Ini saya kena betulkan balik tadi pakai close. Close kan nampak lain pula. So jadi mereka menambah pula satu lagi moving average. Kalau tadi saya pakai 5, yang ini saya pakai 10 pula. Mungkin dulu dia dah pernah pakai 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4. Lepas tu dia dah try lah beberapa banyak kombinasi yang ada yang pernah buat. Kalau kita rasa sekarang baru nak buat, agak salah tu. Sebenarnya benda ni dah dibuat beratus tahun dulu dah. Dia dah buat dulu dah. Kalau kita baru jumpa sekarang ni, maknanya kita cuba menyelesaikan masalah yang mereka dah buat. Bukan, dia dah selesaikan masalah ni, kita cuma baru tahu. Jadi dia orang tambah, mungkin yang selalu common dipakai ada 2 moving average. Selalu kita pakai pair, di mana satu nilai lebih rendah daripada satu nilai yang satu lagi. Dalam kes ni saya pakai 5 dan 10. Dari situ mulalah melihat, sebenarnya bila kita tengok chart ni, kita sebenarnya menghafal rupa bentuk. Okay. Kalau kata keadaan harga sedang menaik macam ni, lepas tu kita cuba tengok garisan moving average macam mana. Bila setiap kali dia naik macam ni, kita nampak macam padam dulu lah. Nampak macam inilah yang kecil ni kat atas, yang moving average besar ni kat bawah. Satu kalau kata dia tengah melintang, dia jadi apa? Dari situ bila dah lama-lama tengok, barulah datangnya trading plan, di mana kita cuba membeli ketika permulaan trend dia, lepas tu kadang kita cuba menjual pada pengakhiran trend dia. Kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita tengok betul-betul, sampai ada yang buat jarak antara moving average ni pun ada juga orang buat trading plan. Tengok kalau kita tengok ketika harga ni sedang naik tinggi, jarak antara moving average ni semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan ketikanya dia sedang berhenti, dan moving average tu pula semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dari maklumat yang kita dapat ni, berdasarkan ni, mungkin dia dah start buat orang kata satu konklusi satu kesimpulan, di mana permulaan selalunya bermula dengan keadaan yang sedang senyap-senyap, tiba-tiba dia expand, lepas tu senyap balik. Kemudian kalau dia nak expand balik,
Okay lah, hari ni basic saja tau. Jadi saya tak boleh nak lebih daripada 20 minit sebab saya nak limitkan video, setiap video tak lebih 20 minit. Kita akan dapat benda yang sama. Mungkin satu ketika nanti kalau kata kita dah dapat buat pengiraan peratus perbezaan antara moving average ni nanti, kita dah kata pada ketika ini, pada ketika ini saya nak beli lagi ke tak? Ataupun kita nak bermula beli di sini ke, ataupun kita nak beli pada ketika tengah tinggi ni, di mana kangkang antara dua ni semakin besar, ataupun kita nak beli ketika kangkang dia masa kecil. Itu nanti kita akan sambung dalam video akan datang. Okay, yang terakhir, pengiraan-pengiraan ni, kenapa dia panggil lagging? Kerana kita perlukan data yang sebelum ni dan juga data sekarang digabungkan. Jadi sebab tu dia panggil dia lagging. Dia lambat. Kenapa lambat? Saya bagi satu contoh. Ini senang sikit lah sebab dia tak berapa kejam. Kita ambil satu chart yang begitu kejam, mana juara bulan lepas. Okay, inilah juara dia. Di mana, kalau saya tukar line chart lah. Pergerakan harga begitu laju, lebih laju daripada moving average ni. Kalau kita nak tunggu sampai moving average ni menguncup, alamatnya kita dah duduk bawah ni lah. Sekejap ya, saya tukar balik pada candlestick. Kalau kita nak tunggu sampai moving average ni kuncup baru nak jual, makna kuncup ni kat sini, kat sini. Sinilah baru kita dapat jual. Memang kita dapat selamat lah, selamat daripada berana kat bawah ni. Tapi kalau kata kita beli kat sini baru nak jual kan nampak terlalu kejam ni turun ni. Sebab tu dia orang kata moving average ni dia agak lagging. Bukan agak lagging, memang sifat dia tu begitu sebab kita pengiraan kita bergantung pada pergerakan harga. Sebenarnya apa saja indikator yang kita pakai kecuali volume, semuanya berdasarkan harga, MACD ke, RSI ke, William apa-apa ke, semua berdasarkan pergerakan harga. Kalau kita mampu mentafsir pergerakan harga ni, melihat pergerakan harga ni dengan lebih cekap, insya-Allah indikator ni akan jadi bantuan kita saja. Bukannya kita bergantung pada indikator. Indikator bergantung pada harga, kita bergantung pada indikator. Kenapa tak kita terus tengok harga? Sebab bukan apa? Kalau tak ada indikator, contohlah macam ni lah, moving average ni, katalah tak ada, mungkin kita tak berani nak beli pada sekitar kawasan sini. Sebab kita tak ada macam indikator, macam nak indicate boleh beli tak, boleh beli ke tak. Jadi bila kita tambah indikator yang dalam kes ni moving average, dan kita nampak, yalah, setiap kali persilangan ni berlaku, kita jangkakan kemungkinan ada kenaikan. Contohlah, persilangan berlaku, kita jangkakan ada kenaikan. Dan memang dalam kes ni nampak dia naik lah. Okay lah, itu saja. Sebab masa pun dah 18 minit, saya kena tamatkan video ni. Nanti kita akan sambung lagi. Mungkin kita akan cuba tengok ciri-ciri lain moving average lah. Dan apa benda yang kita boleh pakai, apa boleh kita boleh guna dengan moving average untuk membantu kita dalam trading nanti. Okay, itu saja. Saya buka balik harta lah. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat bercuti. Esok market buka. Market buka dan kita tengoklah market apa jadi esok. Assalamualaikum, bye bye.